didakwa di Mahkamah Session Air Melaka hari ini atas pertuduhan menyebabkan kecederaan. Saya akan menerangkan pengenalan tentang keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga adalah satu perbuatan penderaan oleh seorang ahli keluarga terhadap ahli keluarga yang lain. Orang yang melakukan keganasan rumah tangga cuba mengawal orang yang didera. Melalui Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, keganasan rumah tangga bukan lagi suatu perkara peribadi tetapi telah menjadi kebimbangan masyarakat. Ia adalah jenayah di bawah kanun keseksaan. Organisasi wanita di Malaysia telah melobi selama 1 dekad sebelum Akta Keganasan Rumah Tangga diluluskan pada tahun 1994. Hari ini, masa keganasan rumah tangga yang mengalami kecederaan boleh mendapat bantuan daripada pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, hospital dan badan bukan kerajaan NGO, dan juga boleh mengambil tindakan terhadap pendera mereka. Walaupun kebanyakan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan melibatkan mangsa wanita, namun lelaki, warga emas dan kanak-kanak juga boleh menjadikan mangsa keadaan sebagai dalam aspek keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga boleh berlaku melalui pelbagai cara. Antaranya adalah penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah perbuatan memukul, menolak, menumbuk, menampar, menendang, melemparkan objek ke mangsa dan mencekik mangsa. Seterusnya adalah penderaan emosi. Penderaan emosi adalah apabila pemangsa menggunakan kata-kata kesat untuk mengaibkan atau membuatkan mangsa berasa tidak bermaruah secara terang-terangan ataupun secara dalam talian. Penderaan seksual adalah apabila pemangsa menggunakan seks untuk mengawal atau mengaibkan mangsa, termasuk mengugut mangsa untuk melakukan seks yang tidak selamat atau amalan seks yang mana-mana mangsa tidak mahu terlibat. Pengasingan pula adalah perbuatan mengawal pergerakan atau menghalang mangsa daripada melawat, berjumpa mahupun bercakap dengan ahli keluarga atau kawan mangsa. Seterusnya ialah ugutan. Pemangsa akan mengugut untuk mencederakan mangsa, menculik anak-anak atau haiwan peliharaan keluarga dan mengugut untuk membunuh diri sendiri. Penderaan ekonomi. Penderaan ekonomi adalah perbuatan menghadkan kebebasan atau jaminan kewangan mangsa, termasuklah enggan memberikan wang secukupnya untuk perbelanjaan rumah tangga atau nafkah kepada keluarga. Akhir sekali adalah menghendap. Contoh menghendap adalah apabila pemangsa mengganggu dan mengancam berulang kali, termasuk mengikuti mangsa atau muncul di tempat kerja mangsa, membuat panggilan telefon yang mengganggu, meninggalkan pesanan suara atau menghantar mesej yang mengancam di media sosial seperti WhatsApp. Isu keganasan rumah tangga adalah bukan lagi satu isu yang jarang didengari. Malahan, isu keganasan rumah tangga telah menjadi satu perbualan yang hangat oleh orang ramai. Tahukah anda terdapat 16 kertas siasatan telah dibuka pada Januari hingga April 2023 lalu berbanding 12 kes sama pada tahun lalu? Mengikut keratan akhbar daripada berita harian, salah satu punca keganasan rumah tangga kerana salah seorang dipengaruhi oleh alkohol dan juga dadah. Seperti yang kita tahu, komposisi dadah dan alkohol adalah membahayakan kesihatan fizikal dan mental. Prestasi kesihatan mental akan lebih menurun daripada kesihatan mental biasa. Kesihatan mental yang rosak ini akan menyebabkan seorang menjadi panas baran dan emosi tidak dapat dikawal walaupun perkara itu sekecil-sekecil perkara. Akibat daripada panas baran ini telah menyebabkan kekasaran dan penderaan terhadap pasangan. Apa yang menyedihkan lagi, kekasaran dan keganasan tersebut boleh diakhiri dengan kematian.
2023 ini juga dikabarkan dengan tahun inflasi berlaku di mana menyebabkan kemelesetan ekonomi di dalam Malaysia. Ramai orang bujang ataupun mereka yang berkeluarga ditimpa dengan masalah pengangguran atau dibuang kerja atas sebab tertentu. Kondisi pekerjaan yang tidak tetap ini akan menyebabkan masalah wang dalam menyara keluarga. Dengan kekurangan wang di dalam sebuah keluarga, ianya akan menyebabkan tekanan perasaan dan juga emosi kerana tidak cukup untuk membeli kelengkapan rumah atau membayar bil bulanan di dalam keluarga tersebut. Antara punca keganasan rumah tangga yang berlaku juga adalah disebabkan pasangan sering menormalisasikan penderaan ataupun keganasan terhadap pasangan. Bagi mereka menganggap ini adalah salah satu perkara yang biasa berlaku di dalam alam perkahwinan. Bukan juga pasangan yang menganggap perkara ini biasa. Malahan, orang tua mereka juga berfikir atau berpendapat yang sama. Oleh itu, telah menjadi salah satu tanggungjawab ibu dan bapa dalam membentuk personaliti anak mereka untuk tidak menimbulkan mentaliti yang cetek sebegitu. Agama adalah salah satu merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Setiap agama telah mengajari umat mereka untuk melakukan kebaikan terhadap pasangan masing-masing. Tapi kesian sama sekali pada hari ini, segelintir mereka sangat cetek di dalam ilmu agama dan juga ilmu berumah tangga. Kekurangan ilmu ini akan menyebabkan pasangan terus bersosial di dunia liar tanpa sepadan. Sosial dunia liar tanpa sepadan itu apa? Sosial dunia liar tanpa sepadan di mana isteri ataupun suami tidak lagi menghormati pasangan sendiri dengan menyimpan pasangan simpanan. Ini telah menyebabkan satu perkara, iaitu curang di antara satu lain. Apa yang lebih teruk lagi jika kedua-dua pasangan ini tidak mempunyai latar pendidikan agama yang sangat kuat. Kesan-kesan keganasan rumah tangga secara umumnya kita tahu bahawa mangsa bakal dipukul, ditampar, ditendang dan sebagainya. Hal ini akan mendorong kepada kecederaan pada anggota badan yang dipukul seperti luka, lebam, patah tulang dan bengkak. Keadaan ini akan menjadi lebih teruk jika si isteri sedang mengandung, di mana hal ini akan membawa kepada kes keguguran dan akhirnya boleh menyebabkan kematian jika tidak diselamatkan dengan lebih cepat. Selain kesan yang boleh dilihat dengan mata kasar, keganasan rumah tangga ini mampu untuk memberi kesan yang besar kepada mental si mangsa. Contohnya, dengan bergaduh tanpa berbaik dan berbincang akan menyebabkan si mangsa memendam segala perasaan dan akhirnya akan menghidap penyakit kemurungan, di mana mangsa akan menyendiri dan tidak berjumpa dengan orang lain. Hal ini boleh membawa kepada kes bunuh diri. Tambahan pula, dengan pergaduhan yang tiada baiknya ini akan menyebabkan emosi si mangsa menjadi tidak stabil. Mereka lebih cenderung untuk mengalami cemas dan ketakutan yang berlebihan berbanding wanita yang tidak didera. Mereka akan lebih cenderung untuk mencederakan diri sendiri. Di samping memberi kesan kepada mangsa, kes ini juga mampu untuk memberi impak yang sangat besar terhadap anak-anak. Dalam keadaan ibu bapa yang sering bertengkar, sudah pasti anak-anak akan mendapat kurang kasih sayang serta perhatian daripada ibu bapa mereka yang akan mengakibatkan mereka mencari perhatian daripada orang lain. Anak-anak juga mampu untuk mengalami masalah mental apabila ibu bapa yang merupakan satu-satunya tempat untuk mereka bersandar dan meluah tidak mampu untuk memberikan mereka ketenangan dan kelegaan. Akhirnya, mereka hanya mampu untuk memendam segala perasaan dan masalah mereka dan akhirnya hubungan antara anak dan ibu bapa menjadi renggang. Akhir sekali, solusi terakhir jika pasangan suami isteri ini masih bergaduh tanpa penghujungnya adalah dengan berlakunya perceraian. Apabila mangsa keganasan rumah tangga ini sudah tidak tahan dengan nasib yang sering didera, sudah pasti dia ingin berpisah dengan pasangannya. Namun, impak dari perceraian ini sangatlah besar apabila mereka terpaksa berpisah dengan anak-anak jika mereka tidak mendapat hak penjagaan.
Mereka juga akan berasa malu untuk bertemu dengan orang lain kerana risau akan dikutuk atau dihina kerana mereka baru bercerai. Kesimpulan daripada kesan keganasan rumah tangga ini, kes ini perlulah dicegah sebelum menjadi lebih teruk. Hal ini kerana mencegah lebih baik dari merawat. Jadi, berbincanglah dengan pasangan anda jika berlakunya sedikit salah faham bagi mengelakkan keganasan rumah tangga ini berlaku. Kebanyakan punca keganasan rumah tangga ni sebenarnya boleh dielakkan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat beberapa langkah yang parents boleh lakukan untuk mengatasinya. Antaranya adalah dengan mendapatkan kaunseling. Okey, jika ibu atau ayah mempunyai masalah ketagihan, masalah rumah tangga ataupun masalah persendirian seperti panas baran, usahakanlah untuk mendapatkan kaunseling dari mereka yang pakar. Ketahui dan come to terms dengan permasalahan parents dan dapatkan bantuan dan juga pandangan dari kaunselor, ya. Pujuklah pasangan sebaiknya jika masalah berpunca daripada kita ataupun daripada mereka, dan sepanjang sesi kaunseling berilah sokongan yang terbaik kepada mereka. Seterusnya, jalani rawatan pemulihan untuk pasangan yang diuji dengan masalah yang lebih serius seperti masalah ketagihan dadah dan juga psikologi. Okey, ibu atau ayah, parents harusnya dapatkan rawatan pemulihan secepatnya, dan janganlah fikir bahawa diri sendiri ataupun pasangan tak boleh sembuh, tetapi usahalah dengan sebaiknya untuk pulih dari ketagihan atau masalah psikologi ini. Dengan rawatan yang betul, ramai yang telah pulih dan hidup bahagia bersama yang tersayang. Okey, yang penting jangan tunggu dan biarkan ia berlarutan sampai melarat tau. Dan antara contoh terakhir adalah dengan sertai kumpulan sokongan. Jika di negara barat, banyak kumpulan sokongan dan pertubuhan yang dapat ditubuhkan untuk membantu dan juga mengatasi permasalahan dalam rumah tangga seperti dalam permasalahan sosial. Sebagai contoh, ada kumpulan sokongan untuk merawat masalah panas baran dan masalah psikologi, seperti jika ibu ayah terlibat dengan kumpulan dan pertubuhan ini, parents akan belajar tentang cara mengatasi masalah keganasan rumah tangga dan bagaimana untuk bertindak apabila ia berlaku. Paling kurang pun parents boleh mengadu kepada rakan-rakan dalam kumpulan sokongan ini dan mendapatkan serba sedikit pandangan daripada mereka.